Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membincangkan mengenai topik 6, Sains Tingkatan 5, iaitu teknologi dan pengeluaran makanan. Dan untuk permulaan ini kita akan membincangkan subtopik 6.1, menganalisis cara dan bahan yang digunakan dalam teknologi makanan. Okey, jadi yang pertama sekali, makanan dalam teknologi makanan ini kebanyakan makanan akan melalui proses, di mana makanan ini akan diproses, dan makanan yang diproses ini bermaksud makanan yang telah diubah dari bentuk asalnya. Contohnya untuk kalau nasi, bukan dalam keadaan beras, tapi telah pun mungkin diubah kepada bentuk tepung beras, ataupun dibuat laksa atau mie dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan makanan yang telah terproses, iaitu makanan yang telah diubah dari bentuk asalnya. Jadi ini contoh-contohlah. Kita ada ini kedah cheese soup yang menggabungkan beberapa jenis makanan semula jadi dan ditukarkan bila diproses, dia akan menghasilkan satu campuran makanan tersebut. Kedah cheese contohnya ada campuran keju, ada campuran tepung jagung dan sebagainya. Ini kita ada ikan masin yang ditinkan, yang diproses dengan proses pengetinan. Yang ini kita ada yogurt yang diperbuat daripada susu. Jadi ianya bukan lagi dalam bentuk asalnya. Sekarang kita tengok tujuan memproses makanan. Yang pertama adalah untuk memastikan pembekalan makanan adalah berterusan. Kerana kita tahu sekarang ni populasi manusia semakin meningkat, jadi makanan yang dihasilkan perlu dihasilkan secara tetap supaya tidak berlaku kekurangan makanan yang diperlukan oleh populasi manusia yang bertambah. Jadi makanan diproses untuk pastikan yang pertamanya pembekalan makanan adalah secara berterusan. Yang kedua adalah untuk membunuh mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ini adalah organisma yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada makanan. Jadi bila kita memproses makanan, bila kita membunuh mikroorganisma ini, kita boleh memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. Okey, yang ketiga, supaya makanan lebih tahan lama. Contohnya kalau ikan secara semula jadi, mungkin tahan kalau kita biarkan tanpa ais, tanpa apa-apa secara semula jadi, mungkin tahan hanya selama 2 hari saja. Lepas itu mereka akan membusuk, mereput dan sebagainya. Tapi kalau contoh kita ambil ikan sardin boleh tahan bertahun-tahun kerana telah pun melalui proses tertentu, pengetinan, pensterilan dan sebagainya, dan menyebabkan ikan sardin tadi boleh tahan lama. Jadi itu fungsi ataupun tujuan ketiga kenapa makanan perlu diproses. Okey, yang keempat, menambah rasa dan nutrien makanan. Sebagai contoh, kalau kita ambil sekarang ni ada di pasaran makanan yang digemari mungkin oleh kanak-kanak, nama dia kalsium. Ini dia buat daripada susu, di mana kalsium ini ditambah kandungan kalsiumnya untuk membantu pembesaran kanak-kanak, kerana kalsium diperlukan untuk menghasilkan tulang, gigi dan sebagainya. Dan juga ditambah perisa supaya makanan tadi menjadi sedap. Sebab manusia kita makan sesuatu yang sedap mengikut lidah kita. Okey, seterusnya yang kelima, tujuan memproses makanan untuk menjadikannya lebih mudah dicernakan. Mudah dicerna maksudnya dalam keadaan yang mudah. Contoh kalau kita ambil beras dengan tepung, yang mana lebih mudah dicernakan? Secara konsepnya, tepung
mempunyai zarah lebih halus, maka luas permukaannya lebih besar. Maka bila masuklah usus kita, lebih cepat ditindakkan oleh enzim dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir, tujuan proses makanan adalah supaya mudah dibungkus, dihantar dan digunakan. Contohnya ikan semua, ikan yang semula jadi, ikan yang tidak diproses, ikan yang seekor-seekor tu, bila kita nak bawa perlu ada plastik dan sebagainya. Dan mungkin berlaku tumpahan darah ikan, berbauhannya dan sebagainya. Tapi bila ikan ditinkan, kita mudah untuk bawa tin tadi ke mana-mana. Mungkin tak perlu pada plastik, kita boleh pegang saja tin tadi, dan tin tadi tidak mengeluarkan bau yang hanyut dan sebagainya. Jadi itu yang terakhir, supaya mudah dibungkus, dihantar dan digunakan. Itu kita tengok bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Ini merupakan bahan penambah pada makanan tersebut, dan ada fungsi dia. Yang pertama, kita ada bahan penambah dinamakan sebagai bahan awet. Kegunaannya adalah untuk memastikan makanan tahan lama dan membunuh bakteria. Jadi konsepnya bahan awet ini dia akan membunuh bakteria. Bila bakteria ataupun mikroorganisma tak ada, maka tak berlaku proses perebutan. Jadi ini memanjangkan jangka hayat makanan tadi. Contoh bahan kimia yang digunakan, kita ada asid sorbik dan juga asid benzoik. Contoh makanan yang menggunakan bahan awet ini adalah mi, sosis dan juga cili. Cili yang diproses, cili buh dan sebagainya. Ataupun sos tomato, sos cili dan sebagainya. Okey, bahan penambah yang kedua, kita ada pewarna makanan. Kegunaannya supaya makanan kelihatan lebih menarik. Kita sebagai manusia ni, kita suka membeli, memakan sesuatu yang menarik. Jadi ditambahkan pewarna pada makanan. Contoh pewarna kita ada tartrazin dan juga besi oksida. Contoh makanan kita ada minuman berkarbonat. Kalau minum oren, warna dia kuning atau warna oren, untuk menunjukkan dia adalah oren. Bila kita milih jus apple contohnya, F&N jus apple, warnanya warna keterangan untuk mewakili warna apple. Jadi itu sebenarnya minuman tersebut jernih, tapi untuk menunjukkan, menarik perhatian kita, maka mereka tambahkan warna supaya nampak seperti warna orange, nampak seperti warna jus apple sebenar. Yang ketiga, bahan penambahnya adalah peluntur. Tujuannya menjadikan makanan putih. Kalau kita suka pada sesuatu putih, kita menganggap sesuatu putih itu bersih. Contohnya tepung, tepung gandum ataupun tepung beras, warna putih, sangat-sangat putih. Jadi itu dihasilkan dengan menggunakan peluntur. Contoh bahan kimia yang digunakan, benzoil peroksida. Contoh makanan ini gula dan juga tepung. Gula keadaan semula tadi dia bukan berwarna putih, bukan berwarna jernih, tapi berwarna coklat. Bila dilunturkan warnanya, kita dapat gula yang nampak jernih, nampak putih. Sama juga dengan tepung. Seterusnya perisa. Kegunaannya adalah untuk menambahkan rasa makanan. Contoh bahan kimia yang digunakan adalah MSG, monosodium glutamate, dan vanila. Contoh makanan kita ada mi segera, Maggi, Mami dan sebagainya tu, dalam perintah dia banyak diisi dengan MSG. MSG ni akan menaikkan rasanya. Tapi kena ingatlah, MSG ni antara bahan yang boleh menyebabkan kanser. Okey, seterusnya penstabil. Kegunaan dia mengekalkan tekstur makanan. Contoh bahan kimia yang digunakan agar-agar ataupun kandi. Dan contoh makanannya kita ada jelly aiskrim. Sebenarnya penstabil ni nak memastikan tekstur makanan, keadaan makanan, rupa bentuk makanan tadi menarik, dan supaya komponen-komponen yang ada dalam makanan tadi
dia tidak terasing antara satu sama lain. Jadi dia seolah-olah sebati. Jadi digunakan untuk stabil. Contohnya pemanis, kegunaan dia memaniskan makanan. Contoh bahan kimia yang biasa digunakan aspartam, sakarin, dan contoh makanan ada air cordial dan juga pencuci mulut, dessert, makanan yang biasa diproses dan boleh dibeli kedai. Contohnya bahan penambah pengemulsi, kegunaan dia mengelakkan lemak daripada terpisah. Contoh bahan kimia juga ada lecithin, pektin. Contoh makanan coklat, es krim. Emulsi ini pastikan komponen makanan juga tidak terpisah supaya dia bergabung bersama-sama. Okey, dan yang terakhir kita ada antioksida. Kegunaan dia untuk mengelakkan peoksidaan makanan. Contoh bahan kimia kita ada asid askorbik, tocopherol. Dan contoh makanan kita ada minyak masak, margarin. Peoksidaan ini maksudnya proses peoksidaan penambahan oksigen pada sesuatu bahan. Dan bila ini berlaku, biasanya dia akan merosakkan makanan. Jadi bila kita gunakan antioksida, makanan jadi lambat untuk rosak dan kita boleh panjangkan jangka hayat makanan tersebut. Jadi kita sampai di sini dulu untuk slot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.